Okay. Come on, we're gonna be famous. Alright. Hello guys. Hello people. Welcome again ke podcast kami yang kelima. So, hello. Aku stun. I am Hi. Okay. And Alright. Nazmi, and this is my brother yang juga merupakan guest pada isu sebelum ni. I'm Issue? back. Issue. Issue. Hello guys. For those who didn't know, siapa yang baru tengok, this is our 5th episode of Kopi Panas Podcast. And kali ni kami duduk rapat sebab kami punya kamera kan frame sangat. Alamak, terkeluar screen. Okay. Macam tu. So I am Anne. Tadi dah cakap dah kan? Ni Anne, ni Nazmi, dan ini Faizal. And we are family. Yeah, so because of the pandemic sekarang kan, kita punya guest sekarang mostly dari family. Macam lah nak ajak guest Oi, daripada orang mana luar. tahu kan? Okay, so I'm back. Episode sebelum Yeah. ni I tak ada because dia orang rakau waktu tu pukul 10 and pukul 10 malam. 10 is usually my sleeping time. So we're back. Awal gila tidur pukul 10 malam. Time tu dah lah bercuti. I need my beauty sleep. Ah. Okay. Okay. Jadi we're back from Legoland. Kami semua pergi Legoland hari last weekend. Yes. And I bought that. Macam mana nak tunjuk? Ya. Boleh muat kah? Okay, so Berat tu. tahan diri daripada tak beli apa-apa benda lain. I bought this. Nah, Hello. It's huge. yeah, it's apa? Pirates of Barracuda Bay. It's Pirates of Barracuda Bay. We got the. Hmm. Okay, dia ada. I think dia ada 2000. Tengok kotak tu kan, tutup lah muka dia nak nampak It's terus. fine. So Okay. cuma belum dibuat lagi sebab ada orang tu dia kata jangan buat selagi dia tak ada. Ya, next week kan 1 minggu jugalah bertahan kan. Jadi kami pun tengok je lah kotak tu. Tak sampai 1 minggu. Sampai 1 minggu. 2 hari. berapa hari je lah. 2 hari. Ya, Okay. surprisingly kan rasa macam Yalah, dalam betul sangat ya. dah holiday. So tunggu dia datang. So dia dah datang. Jadi So inilah tujuan utama dia datang sini actually, mau tolong pasang Lego. ya, dia beli International Space Station kot. Ya, Tapi dia tak bawa. Nantilah. Dah siap dah. Dah suruh dah bawa Faizal. Dapat. Nanti aku letak gambar on the screen. Ya, Tengok macam mana kau punya ya, International dia Space beli Station. International Space. Tapi apa yang kau bawa instead? Kau bawa apa? Dia bawa roti. Dah bukan roti, bukan roti. Faizal bawa something. Ya, dia bawa something. Sekejap. There you go. What the hell is that? Okay, ini adalah one of my collection juga Gundam. So this Gundam. is from Gundam. Gundam. Aku panggil Gundam. Gundam. Ya, coba bagi tahu dulu macam mana mau pronounce. Gundam kah, Gundam kah? Gundam. Itulah. Gundam. Yeah. Open, Oh, ni yang open blooded. Oh, ini HD version lah. Yeah, HD version ni is from Iron Blooded Orphans punya series lah. So Gundam ni. Pada Gundam enthusiast, mungkin kamu tahu lah kan. So dia datang sini untuk banner dia punya Gundam di samping aku banner aku punya boat. Lego. Jadi dia nak banner dia punya Gundam Dia yang kot. suka hati je. Oh, Dia kasi itu. kotak luar Oh, sekejap. there you go. I just gave unboxing away. Apa? OMG. Bukan dia memang ada seal ke sepatutnya apa benda semua Tak ada kan? yang Dah lah, dia macam suka ni. buka. Oh, Suka macam ni buka. Okay. Wow. Ui, Alright. panas tu. Ya, anyway, so dia punya minat memang Gundam lah. Dia punya collection boleh tahan juga. Tapi for me, Gundam ni macam kecilnya. So mahal, it's so tiny. Kejap, yang kecil 6 inch lah. 6 inch kan? Yang 6, 7, sorry bukan. Around 6, 7 6 inches lah standard. Itu HG punya HG size. dengan RG. HG RG punya size. size. Okay. Dia ada yang lebih besar lah. MG around 15 cm. Yeah. So satu hari nanti mana tahu kami buat podcast special edition kat rumah dia and kita akan Ya, mungkin lah. Mana tahu kan. share lah dia punya collection of Yeah. Gundam. Oh, kejap. I have to say something. We have another platform sekarang. So, kan selalunya kan kalau kita buat kan guna YouTube-nya kan. Sekarang we are proudly to announce kami ada di Spotify sudah. So, kalau korang semua suka dengan celoteh kami yang tak apa-apa Celoteh? ni celoteh sebab hashtag laki bini so bolehlah follow ataupun boleh dengar lah dekat Spotify. So tak payahlah tengok muka-muka ni kan. So, Ataupun kalau kamu driving kah mau dengar kami punya perbincangan tu kan. Dan, ataupun kamu tidak YouTube Premium kan biasanya kalau tutup kan tak boleh dengar. Coming from a person, the only person yang ada YouTube Premium. Convenient ba? Okay, fine. Okay. Alright. So you can check boleh check kami dekat
Spotify, ada satu lagi Anchor.fm, and then lepas tu and of course Oh, YouTube tak lah. ada follow link down here, tak ada. Ada. Jangan ada. Follow this link. Sini. Sekali kan nanti dia muncul kat atas kan. Follow this link atas. Okay, jadi apa Okay. sebenarnya kita nak sembang-sembang untuk hari ni? Okay, sekarang ni aku mau bincang sikit pasal pandemik COVID. Yelah. So for the past few days, kita punya case COVID, 3 digit. yes. Setelah Naik. Satu hari je sekian yang lama. 2 digit, 89 case. I think that was like few days ago. Hari Khamis lah. Khamis atau Jumaat. Jumaat? Rabu kan? Itulah. Rabu. So after that, macam for the past few days sampai sekarang, no sampai sekarang, sampai yesterday, as of yesterday tu berapa hari bulan? 3 hari bulan 2 bulan. Oh, okay. Hari ni 3 hari bulan. Okay. Yap. Kita record awal supaya boleh post nanti next Friday. Okay. So just letting you guys know, the cases have been rising like mendadak lah kan. Rising. Ryzen Rising is like a brand or something. No, Ryzen macam kismis. Itu raisins lah. Okay, itulah Okay, anyway. hambar. Lately COVID punya case mendadak naik 280 kan, which is 27. more than yang sebelum ni. 287. Ya, even yang 200 pun tak menyebabkan MCO. Sedangkan dulu 100 lebih dah terus MCO yang apa benda semua kan. Yep. So we are still waiting lah for the government to take action. And Mungkin mereka masih contain lagi because mostly yang dijangkiti ni di prison mostly dekat penjara so tu. maybe they Cluster benteng it's still can be contained. So fingers crossed, hopefully COVID ni tak terus merebak. Yep. Okay, so I hope semua orang stay home. Kalau tak ada benda nak buat kat luar tu tak payah keluar I lah. mean, macam mana tu kes boleh naik mendadak kau rasa? Is it because of orang sudah start bersalam-salaman kot. Salam-salaman, cium pipi, apa benda tu Yelah, semua. padahal KKM kan sudah bagi tahu social distance, pakai mask, sanitize regularly kan, and avoid crowded area kalau boleh. Jangan masuk mall unless you have to apa semua kan. Tapi kalau pergi pun dekat mall lah paling ramai pun. Memang betul lah Tapi masalahnya. clusters tu tak begin daripada malls. itulah. Dia begin daripada events. Macam wedding, hari tu pernah ada cluster yang pergi majlis kahwin tu, ingat tak? Yes. And then betul. ada daripada parties, and then daripada tu pilihan raya yang Pilihan orang raya rasa apa Sabah baru-baru apa tu? What? I don't know something. Back jatuh. It's fine. Okay. Masa tu so bukan nak kata orang Sabah, orang yang pergi ke Sabah. Yes, in Regardless lah you are Sabahans ataupun Semenanjung. Sabahans. Dia je Ataupun Sabahans. Sabahans atau Semenanjungens. Semenanjungens yang ke Sabah, yang Jalan Malaysians. rasa yang mungkin terlanggar SOP or something, so diorang bawa pulang ke Semenanjung. dan Oh, jadi ni lepas tu ada bekas kawan kerja, Hmm. dia stuck di Sabah. Dia quarantine tau sekarang. Ya bagus lah. Sebab dia pergi orang kahwin, ada wedding dekat Sabah. Hmm. So balik tu, ya as soon as dorang kuat-kuasakan yang kena wajib Hmm. quarantine 40 days tu, dia sampai je, terus kena bawa lah, kena self quarantine Ya, lah. itulah tu. And yang kesian dia kan, dia duduk dekat bilik sewa for 40 nak days. buat macam mana kan? Yalah, tapi apa boleh buat lah, that's for the the only safety way of the for you to people. contain. Yeah. Yeah. So I hope you guys follow SOP dan Stay indoor lah. stay indoor lah, tak payah keluar lah kalau tak perlu, unless kalau perlu barang Okay, je apa. a question. What do you guys suggest? What should be done? Selain daripada kita jaga diri kita sendiri, Selain daripada tu, what should be done, do you think yang terbaik untuk this second Okay, wave lah orang cakap? for me, always aware of your surroundings. Itu yang paling penting for me. No, I mean what should happen like from the government? Apa Oh. yang sepatutnya government decide? Okay, kalau let's say MCO kena enforce balik, I would suggest MCO ikut kawasan zone. Macam tengok kawasan Actually zone. dah memang sekarang pun dah Sabah dah memang total lockdown dah, tak boleh Dah merentas lockdown. daerah dah. Dia boleh merentas daerah, but they can half still. lockdown lah, half lockdown. for You can me still go to Aku shops. punya suggestion is awareness lah. Memang betul-betul, not to say awareness, you have to know what's happening. But I mean like, kalau kamu orang jalan kan, always aware ada orang datang dekat, kamu pandai-pandai lah jaga distance apa semua itu. That's what I meant. for me is larangan rentas negeri. Larangan Kau rentas tahu tak negeri. kalau rentas negeri kau tak boleh datang Itulah mana lah. Kau di sini tahu sekarang. Kau di sini. Kau bayangkan kalau kena tak boleh larangan rentas tak negeri. boleh, Stay lah kau kau sini. nak visit parents tak boleh, kau nak tolong parents tak boleh. No. Larangan merentas negeri is too much for me. Yeah. Sebab there are some people yang perlu rentas negeri. Betul. For me lah, I rasa. Ya, work wise ada orang yang kerja Tak lah, jauh, ada yang larangan jauh. rentas negeri untuk shopping ke apa. For me ke, tutup itulah. mall. The best thing is tutup mall. Go back to online shopping. Tutup Yes. mall, tutup restoran. Yes. Maknanya take away je.
Betul. tak boleh berada di restoran. Kita kan ada Food Panda sekarang, kita ada Grab Food, and then lepas tu online kan Lazada, Shopee kan semua sudah ada. So we can just orang kena cari even benda malas yang macam barang supermarket kau boleh order di Shopee sudah kan sekarang. So tutup malls for me. Maknanya tempatnya orang pergi lama, orang pergi untuk hangout lama-lama, park, mall apa what about orang yang berniaga dekat malls? Like those franchise ataupun then you online lah. Itu je you nak beli Lego. Yeah, I think this is online. actually a good time to emphasize on online e-marketing. And restaurants pun, tempat makan pun tutup. I actually like yang last time dorang buat just takeaways. Yang waktu PKP first kena enforce tu kan, yang just takeaways, jangan makan sana dine in apa semua. Lepas tu children tak boleh masuk malls. Betul. Bila orang boleh bawa anak-anak pergi mall, they tend to bawa anak-anak pergi mall. So itu yang meramaikan ramai. Dulu bila dia ada halangan, orang macam malas nak keluar, kan boleh bawa pun budak-budak. Kan? So dia orang stay at home. So bila dia dah boleh, dia dah longgarkan, semua orang keluar. Sebab Malaysia ni one thing, orang suka pergi mall. Betul. Sebab mall beraircon. I think it's one of the few places yang indoor yang sejuk. Sebab kita kan negara panas, and then sekarang ni kan cuaca pun panas. Dan actually tak menentu lah kan hujan juga. So malls memang tempat orang Malaysia pergi. Betul. Sebab dia beraircon dengan weather kita yang macam ni kan. So itulah for me tutup. Tempat-tempat yang menyebabkan orang ramai datang, orang ramai pergi tu close down. Restoran Starbucks semua tutup lah, take away je lah. Kita balik. Seronok apa duduk rumah. Okay, best. And kalau lagi office pun yang selagi boleh work from home, you guys work from home. Yes. Kalau macam yang tak boleh work from itu home, suggestion macam kita aje lah kan. Yelah, suggestion dia. Faizal, kau dari tadi tengok kamera. Dia mengadmire diri dia. Gila. Macam services, I think jangan tutup services. Ya. Tapi kalau beli, membeli belah, then boleh tutup lah kot. Kau kan? Tapi sebenarnya ramai je orang komplain kalau MCO jalan kan banyak masalah. Masalah ekonomi lah, of course. Ekonomi kita numpul lah. Sebab tu lah better lebih fokus on e-marketing. Online. Tapi itu online, itu yang boleh e-marketing. Tapi contohnya macam okey lah. Contoh ambil kereta lah kan, jual kereta. Okay. Mana ada orang jual kereta online kan? Betul juga lah. Selalunya orang jual kereta pergi tapi ada Lazada hari tu, I think dorang ada launch jual kereta online. Itu sebab dia dah pre-registered. Okay. Dia dah register. Jadi orang dah beli je. Tapi orang beli kereta, dia tak hang out macam dia hang out dekat mall. Kan? Dia bukan pilih kereta. Betul. Itulah, tapi bila MCO, dia effect kan. Dia akan effect. Sebab orang takut mau masuk, orang takut mau pergi berada di kawasan yang kan no matter what lah, malls kah atau dealer shop kah atau mana-mana, ada orang lain sana juga. Macam ada strangers juga yang roaming mau beli kereta yang sama reason, sama niat. Betul lah. Kenapa kita punya perbincangan macam forum ni? Serius gila. Tapi itulah isu semasa. Itu yang berlaku lah. COVID is back. So kita tengok hari ni macam mana dia punya case lah, hopefully. So hari ni berapa bulan? 3 hari bulan kan? Hari Sabtu. So I hope that kita punya case menurun lah. Boring lah tajuk kita ni. Jom kita dah je boring bah. Tak It's boring. very bagi jangan tidur. Wake up. Okay. Kita mau bincang ni. Okay, we don't tak payah force to topic lah. Kalau ada adalah. Ya, kalau ada. So apa kabar kamu semua? Kabar baik. Nak cuti. Penat dia bekerja nak cuti. Hari tu kan sudah cuti kan? Kita kan pilih Legoland hari tu. Hari tu kan cuti tersepit di celah waktu kerja. So dengan rasa penuh bersalahnya cuti. Tapi sebab family day, jadi terpaksa juga ikut and all that. Itulah. Tadi kau Zal, tadi on the way datang sini, macam mana trafik? Tak payah cakap lah pasal trafik. Memang setiap kali nak balik selatan macam itulah trafik. Biasalah. Tak tahulah orang nak weekend kan, asal weekend je memang jam punya lah. Tahu tak apa. Tak tahu lah orang nak pergi mana sebenarnya ni. Apa yang ada kat selatan? Aku dah tahu lah sama ada mau pergi jalan-jalan pergi Johor kah macam kita buat. Balik kampung. One thing orang Malaysia ni suka balik kampung. Yes. Itu sebenarnya benda yang bagus. Maknanya they still care for their family, for their parents. For their hometown, for their kampung halaman. Tapi tak bagus untuk trafik. Asal ada cuti je balik kampung. Weekend je balik kampung. Itulah. Padahal minggu depan tak ada cuti pun kan sebenarnya. Tak ada. Tidak. Itulah dorang asal cuti weekend, dorang seize that chance. Dorang ambil je terus balik. So itulah. Baguslah. Dia ada sifat dia sayang family dia, so dia nak balik kampung. Itu one tapi side musim pandemik macam ni pun bahaya ke balik kampung sebenarnya. Betul. Mana tahu kita kejap. Apa isu yang baru ni? Ada isu-isu semasa kah yang orang kamu tahu yang pasal kes orang fitnah tu?
Yang apa? Itu bukan setakat itu isu semasa, bukan memang isu masa. Isu Malaysia Bukan yang dia cuba kasih, I'm not gonna say the name because nanti free dia dapat apa advertisement apa semua. But I'm just gonna point out yang dia talk bad about Sabah people, yang dia cakap orang Sabahan, apa perempuan Sabahan kan bidak, dan lepas tu dia cakap orang Sabah miskin lah apa semua tu. Kamu tahu tu kan? Tahu, tapi macam kenapa korang nak ambil berat tentang apa dia cakap? Bila itu sebenarnya cheap publicity. Betul, memang. Bila korang hebohkan macam viralkan benda tu tak puas hati apa benda semua, dia muncul kat timeline banyak kali. So secara tak langsung orang daripada tak kenal perempuan ni siapa jadi kenal. Free dia dapat apa? Dia famous. Insta famous macam tu lah. Dia kan mau jual produk dia. Cara dia mau jual produk kan dia kasi malu orang lain. Kau rasa bagus ke? Dan dia dah lah memang tak cantik pun, aku tak faham kenapa dia jual produk kecantikan sedangkan dia tak cermin diri dia dulu. So I'm like no comment. Tiada nama disebut di sini. And dia punya produk tu apa? Kamu rasa selamatnya? No lah, I don't think so. Any local product yang ni jarang lah yang selamat. Ya, betul. I don't trust local products. I don't trust. Selalunya produk yang masuk kedai-kedai franchise ni yang baru boleh. Maknanya dia ada quality. Yang diiktiraf lah. Diiktiraf dia okey kan. Itulah pasal. So I don't trust products yang based on testimoni. Testimoni boleh di-create. Ya, aku pun boleh bagi testimoni. Kita pun boleh create satu chat. Lepas tu macam membalas. Oh, terima kasih produk behind the scenes. Tukarlah nama like behind the scenes. Bagus kah produk ni? Bagus. Okay. For those who listening on Spotify, I'm actually doing a gesture of holding 2 phones. Okay. Terima kasih. Wow. Kan, so testimoni yang taklah. Yang I trust ialah yang dia tunjuk lab dia macam ni, sekian research dia, bahan dia gunakan apa, organik tak organik. Dan itulah benda-benda macam tu lah. But local products memang. Speaking of jual products, ada juga aku nampak ni satu screenshot orang post WhatsApp conversation. So, okay, dia WhatsApp ni yang seller yang tukang jual produk. Dia tanya, kalau aku beli dari kilang terus bagus juga. Boleh bagi tahu kan nama kilang tu di mana? Of course tu seller dah mau bagi tahu. Maaf tak boleh bagi tahu. Terus dia cuba kasih guilty tau. Dia kasih rasa bersalah tu seller. Kau tahu dia cakap, kau rasa tak bersalah kan kasih makan anak bini guna duit yang macam tu? Tapi betul lah pada betul. No, dia cakap. Kau menipu sebenarnya, kau beli benda tu timbang sekilo RM5 tapi kau jual sekali tu pun beratus-ratus ringgit. From a business perspective kan, from a business perspective memang kau tak patut bagi tahu di mana. Sebab what's the point kau jual is basically kau tolong tu kilang kan bagi apa? Bagi sell apa semua. Orang tu pun mau cari duit juga apa. Yalah. So imagine if let's say kita mau start business kan, kita mau jual let's say that's why I cannot start business. Phone casing kan, contoh mau jual phone casing dan lepas tu kita ada manufacturer yang tolong kita apa semua. Dia orang tanya. Itu cerita lain bah. Kalau macam phone casing, kalau macam barang, tak apa you markup tinggi-tinggi because it's barang. Yang I tak suka ni bila produk tu yang belum tentu berkesan and it apa supplement. Supplement it could be potentially dangerous. Lepas tu kau markup harga tinggi-tinggi, bila orang nampak harga tinggi, orang akan terus assume berkesan sebab harga dia tinggi. So itu yang memang menipu lah. Tapi kan bukan selalu macam tu kan orang tangkap customer. Yalah. Kan macam kau no comment lah pasal bisnes ni because I bukan orang bisnes. Tak apa. I'm just saying yang ada apa? Ini isu berlaku lah yang kalau I dapat tahu benda tu sebenarnya kau beli RM5 tapi kau jual dekat aku sampai RM100, memang I akan annoyed lah, dan itulah kali terakhir aku beli kat kau. Yep, betul. Satu lagi cakap pasal bisnes ni kan, ada tak baca terkeluar dekat timeline ke apa kan, yang bila orang tanya PM tepi. Tanya harga. Tanya harga. Ya, betul. Sikit-sikit PM tepi bagi tahu je lah terus kan harga. Annoying gila. Harga kawan-kawan, harga kasih sayang, harga all this all. Okay. Betul lah, kita tak tahu apa mau cakap pasal business. We don't have that kind of expertise. But yang paling senang from a perspective of a customer, kau display je lah harga tu terus. Yelah. Bagi tahu je lah harga tu terus. Akak bagi harga special untuk you. So okay lah, harga special dia dah 120 je akak kalau jual kat orang lain. Kau dah rasa 100.5. Sekali dia pergi sembang dengan orang lain, orang tu dapat RM90 lagi murah daripada harga yang kau bagi. So what does it tell you? Dia tengok kamu orang punya apa? Kamu orang punya status, kamu punya appearance. Kamu dah rasa macam tu kan? Betul. So contoh lah, kamu beli Gundam daripada orang supplier third party kan. Lepas tu bos boleh bagi tahu kan berapa harga? Okay, PM. Sikit PM tapi PM.
Tapi kalau ikutkan perkataan PM tu pun dah tak boleh kan sebenarnya. Tak boleh. Kan kalau actually ikut kena fine kan? Kena penalize kan? Sekarang. Itulah. So, better lah Perkataan begitu. PM tepi tu dah di-trademarkkan ke, copyrightkan ke kot? Bukan pasal copyright. Tak boleh PM. Tak boleh. Jual barang dia tak boleh PM tepi Yes. lah. Dia kena beritahu terus. Ada satu je PM tepi yang boleh digunakan. Apa? Never mind. Apa? Tak ada. Apa? Isu sensitif. Kita Oh, moving on lah. PM tepi. Okay lah. So, Demikian. aku rasa Okay, sekarang ni ada satu cerita. Hmm. Once upon a time, beberapa hari lepas, kami driving balik daripada tempat makan, balik ke rumah. Lepas tu, nampak macam ada kelibat dekat tengah-tengah jalan. Remember that? Kelibat kecil dekat tengah jalan. Lepas tu kita pun... malam tu kan? Malam. And then, tengok kucing. Kucing tu dia diam je dekat tengah kesian. jalan tu. Ya. So, kami berhenti tepi and I went down and picked it up. So, I pun angkat. Lepas tu tak macam mana spontan, bawa lah masuk dalam kereta. Bawa balik. I don't know why. The initial plan dia sepatutnya just alihkan kucing tu yang ada di jalan raya pergi tepi. Aku dah tahu apa datang rajinnya bini aku dia ambilnya bawa balik. Bawa balik. Lepas tu duduk atas pangku. Lepas tu I felt kenapa tangan aku ni panas saja. Tak apa. Kucing tu pun diam, dia tak bergerak. Yeah. Lepas tu sampai dekat rumah kan dah ada lampu jalan. I nampak I punya kesan. Dekat tangan dah berdarah. Kucing tu bleeding rupanya. Internally I don't know somewhere. Dia pada mulut. Bila check tengok leher dia tak ada luka, tak ada apa. Rupanya bleeding tu datang dari mulut. Lepas tu kita orang pun kita turunkan kucing tu and it peed on me. I got peed on. Kesian. Tapi kesian lah. Dia Kesian masa tu tak marah pun. I don't know. It feels like tu kucing kan macam suicidal ni. Yeah, I think it was suicidal. Yang minta-minta kena langgar. Kesian jugalah. So, bawa lah dia balik rumah, letak dekat tepi. Lepas tu dia macam tak bergerak. Yep. So, kita tengok check kali kedua, dia berak hijau. It was so green, it was so weird. Sehijau warna daun. Bila Google lah kenapa berak dia kalau begitu kan. Lepas tu rupanya penyakit. Yeah. So, bila dapat tahu je penyakit, terus saya suruh husband bawa balik dia pergi somewhere else. Sebab kita nak menyelamatkan kucing-kucing yang ada kat area ni. Kita tak nak area ni jadi macam hub virus untuk kucing. So, apa pendapat korang? Let us know dalam komen. Should we have rescued the stray cat? And the condition Or did time we do tu the right thing? No, the condition time tu was malam. So vets pun tutup. Kan? Kenapa? Tiadakah? I want to say something. Tiadakah vets yang buka 24 hours? Actually ada kalau bukan KL lah selalunya. KL. So I think they should encourage more vets to open 24 hours because especially those yang ada haiwan pets dalam rumah. Mana tahu lah sakit time malam tu kan. Betul. We have to anggaplah dia macam Sebab kucing dia sakit bukan tahu time. Anggaplah macam hospital. macam hospital lah. For Pukul animals. 11 baru aku sakit. Pukul 11 baru aku sakit. Ya. Mana dia kalau nak sakit dia sakit. Buat Itulah. 24 hour, buat surgery, I mean, emergency and Macam orang kan. I mean sekarang ni kan banyak sudah orang pelihara kucing, anjing dan sebagainya kan. Macam orang jaga macam anak sendiri kan. So kalau sakit time malam kan, kalau contoh kita manusia ni, kalau sakit malam pergi klinik kan. Kenapa tak boleh buat benda yang sama bayangkan dengan kalau animals? hamster sakit ni bawa pergi klinik. Alah, so Kalau- cute. Kecil. Hamster ni sakit. Kan ada macam goldfish kau sakit. Ada aquarium ni pergi. Tak, bukan aquarium. Ambil, simpan di poket. Jalan. Pergi. You ingat you Eddie apa nama? Eddie from where? Friends. Eddie Chandler punya roommate. Ex-roommate. Apa nama dia? Eddie apa entah nama dia. Eddie something. apa tak? The crazy guy yang goldfish letak dalam poket. Lepas tu marah. Bodoh. Okay, back to the story. So my question Back to the story. was tadi, sepatutkah kita selamatkan rescue stray cats and join Stray them animals lah. stray animal dan join them dengan kita punya sedia ada pet ataupun we did the right thing untuk menyelamatkan kucing-kucing As in kat just sini. alihkan daripada danger zone. Danger In zone. general lah. Itulah. Bagi tahu. And, Let us know in the and comments. then yesterday pula kura-kura I saw Kau tak jalan? I saw a tortoise. Banyak betul I hate haiwan it dia. because laluan I pergi kerja is jalan hutan tau. Jadi macam binatang lintas-lintas. So yesterday pula ada tortoise dekat tengah jalan tu. Dia nak melintas. Jalan dia pergi kerja zoo guys. I know. Jalan Every dia day akan ada Masuk zoo ni. jalan dia masuk hutan. Kau tak monyet, expectation. ular lah, apalah, biawak, you name it. Ada je binatang. Next time gajah. Next time gajah. Gajah Babi samakan hutan, lah. everything dah lalu dah dekat ni. Babi hutan bikin pusas. So anyway. So tortoise Okay. ni dekat tengah jalan. So I ni nak berhenti tepi tapi kereta belakang follow rapat sangat. So I couldn't stop untuk alihkan tortoise tu. And satu lagi I takut sebab kawasan tu banyak snakes. Jadi yalah. takut kalau berhenti tepi. Hari-hari you lalu pun banyak ada je ular mati. Ada je ular mati. Pendek Ya. kena langgar. Betul. That.
So, do you guys ada tak this instinct yang bila you nampak binatang tengah jalan, you berhenti cepat-cepat kat tepi jalan to rescue it ataupun help it? I don't have that instinct. I lambat. 10 minit kemudian baru aku fikir lah, kenapa lah aku tak berhenti tepi jalan kan tadi. It always happens to me macam tu, sakitnya hati. Like, kenapa kau tak berhenti je and then rescue it? I mean, tengok condition juga. Kadang-kadang like you said lah, ada kereta follow rapat. Ya, kita follow rapat. Aku pun tak tahu kenapa di kawasan yang bukan highway pun mau follow rapat. I don't know. Macam is it like an alpha male, alpha move kan? Like, oh aku mesti follow rapat supaya nanti dia dapat buat apa-apa. Ataupun dia takut sebab jalan tu gelap seorang. Oh, macam pegang tangan lah. Masalahnya siang. Takut. Bongok. Dia follow rapat. Follow rapat-rapat, takut nanti kena kejar. What? Lepas tu orang cakap satu lagi lah, ni apa supernatural sikit, orang cakap jangan sembarangan usik haiwan-haiwan kalau kau nampak dekat kawasan-kawasan kawasan-kawasan sunyi ni, sebab sometimes dia jelmaan. Jemaah. Okay, then Sometimes. do you guys believe in supernatural? Do you guys believe in speaking of. ghosts? Of course I believe in ghosts. Ghost memang ada. Ghosts tak? Ya. Tapi kalau nak cerita hantu, Ya, ada banyak cerita tu. I tak pernah, alhamdulillah lah setakat ni tak pernah encounter any Aku kejadian. rasa ni last episode ni kalau kau cerita hantu. kalau cerita hantu tu next episode. Next Mungkin lah. episode. Kalau kau jadi guest kali ketiga memang konsisten. Aku rasa kau jadi permanent host selama di sini. Kan? Kita boleh buat. Bagus juga. So do you guys believe in ghost? And if you do, let us know in ghost, the comments. ya, hantu jenis apa yang korang yang bukan nak kata believe apa yang korang tahu benda tu ada lah, macam tu gitu. Tapi ada that's a saying tau. Apa? Yang from one of the pelawak lah kan, dekat Malaysia. He said that all of us akan ada dua versi. Dua versi. First one is you have a friend who sees ghosts, Okay. who already encountered ghosts. Okay. Ataupun second one, you know someone who actually seen ghosts. Oh, okay, that's new. So basically you ada tak kawan-kawan yang dah pernah jumpa ataupun you sendiri? Ada kawan yang pernah jumpa. Mesti ada orang. Mesti ada dia Mesti cerita. ada. Takkan ada orang yang tak kenal orang. Beginilah, I have a proposal. I have a suggestion. Cuba kamu orang email kita orang. Kita ada email lah, by the way. kopipanaspodcast@gmail.com. Dua host orang host tahu ada email. Seorang kita tahu boleh ada email. Ya, ada email. Okay. Ini betul. Ya, ini serius. Okay. Kamu email kita dekat kopipanaspodcast@gmail.com. Kamu punya cerita. Ataupun komen di bawah pun Komen di bawah pun boleh. Tak kisahlah. mudah. Kami bagi kamu options lah. Kamu email atau komen di bawah. Kamu punya personal story. Macam mana kamu encounter supernatural. Have you ever encountered yes. anything supernatural? Yes. And then kalau ada masa, kita bacakan on the next episode. Ya, Kan? Okay kan? menarik. Jadi so, maksudnya depends on apa yang kamu punya story and then berapa panjang, dan kita orang ceritalah on the next episode. Tengoklah macam mana. Ya, tengok macam mana. Maybe diorang akan gloomkan suasana. Ya, kita boleh buat satu tema. Halloween Okay kan juga. tak lama lagi. Let's go. Ya. Halloween month. Betul. Okay juga. Podcast special. Kita pakai costume or something. Betul. Right. Betul. I like it. Okay. Alright, so I think that's the end of quote. Kan? Really? And sudah lah. Has it already been? Already been 20 minutes? For now, because I dah tak sabar nak buat pirate ship tu. Oh, okay. So I want to begin building my ship. Okay. Dia pun nak begin buat dia punya Gundam. And I I'm need to gonna cook begin some more. editing this episode. Okay, So masing-masing ada buat yeah. masing-masing lah kan. Okay, so Faizal, do you have last thing to say sebelum kita wrap this up? Pesanan. Sana penaja kan? Dah ada penaja pun kita sendiri. Dia nak taja pun. Tidak. Hopefully ada lah kan. Aku mau sponsor juga. Okay, kalau ada sponsor kan. Well, last pesanan guys, stay at home, keep safe, wear mask, social distancing. Thank you. Ini. You tak apa aku dengar. Macam Syah selalu. Okay lah. Stay at home. Stay at home. Hashtag stay at home. Hashtag stay at home je lah. Okay. Fahmi pula, pakailah mask tu bado. Ya, wah, pakailah mask. Jangan Tolong tengok lah. I punya. You punya lain. Oh, okay. Pakailah baju. Wow, okay. Ada korang kau tak pakai baju. Ada depan rumah. Oh. Depan rumah. Okay, pesanan terakhir. Wush. Oh, Guys, oh. relax. Suddenly gelap ni. Dah. Okay, pesanan terakhir sebelum we wrap up this episode is tolong mind your surroundings. Always be aware of kalau sama ada orang tu terlalu dekat dengan kamu orang atau tidak. Kalau macam especially kamu pergi beli makanan ke, beli barang dapur ke apa-apa, please make sure kamu orang punya social distance tu 1 meter.
Ya, jangan duduk kat sebelah orang. Kau orang. No. Annoying. Ada No. orang macam tu. Ada. Kan yang kami cerita hari tu, yang dia pergi mau beli dia mau beli Aku tengah makanan. pilih mask lah. Pilih mask masa tu. Lepas tu ada orang datang dia tak pakai mask. Lepas tu situ Dia begini tau, dia begini, tangan begini. The testing. The And testing. he's breathing down leher si N. sampai bergerak batu dong aku. Naik peluh Roma gila. Serius. Okay, so please don't do that. Ya, Okay. please lah, jagalah distance. Ni kami cerita ni, beritahu ni. The hell is that? Faizal main Cable tie, oh. Sian dia. Okay lah, dia dah tak sabar nak main gundam dah, tangan dah fidgeting dah. Ya, itulah. Okay, guys. so bye.